Kita kembali di sini. Betul. Kita kembali bersiaran langsung Afad dan juga Sofia. Berlatar belakangkan Sungai Selangor di Bestari Jaya. Bestari Jaya. Jadi seperti mana yang kita wawarkan daripada awal tadi, Sofia, kita nak bercakap hari ini tentang ikan asing ataupun ikan pemangsa ni, Sofia. Betul. Ikan pemangsa ni ada macam jenis, tapi hari ini antara fokus yang kita tunjukkan tadi adalah baung ekor merah, di mana itu antara spesies yang menjejaskan ekosistem bagi ikan tempatan kita. Di ceritanya bila ikan besar ni pemusnah ni, dia dah makan segala ikan, apa yang tinggal untuk kita? Betul. Jadi sebabkan itulah sebenarnya ada di kalangan orang-orang muda yang tak mengenali ikan kita, ikan tempatan ni. Mereka kan? Kalau contohlah bagi budak-budak muda, tahu tak tu ikan apa? Tak tahu sebab apa? Sebab apa ikan yang tu, ikan tempatan tu dah dimakan oleh ikan-ikan pemangsa. Tak pernah tengok pun. Tak pernah tengok pun. Dan salah satu ikan pemangsa tu macam kita tunjuk tadilah, ikan baung ekor merah. Itu baung ekor merah. Banyak lagi ikan-ikan pemangsa yang ada dekat sungai kita dan ianya menjadi semakin bahaya sekarang ni. Ya, kita akan menunjukkan dua perspektif di mana salah seorangnya adalah seorang pemancing sendiri. Beliau sendiri yang menyebutkan satu kata artikel ataupun info di mana memberikan kita gambaran bagaimana baung ekor merah ni menjejaskan ekosistem sungai-sungai di Malaysia. Ya, betul. Okey, untuk itu saya bersama dengan dua orang tetamu. Yang sebelah kanan saya ingin saya kenalkan kepada anda semua. Kita bersama dengan Encik Jeffrey Muin, pengasas kelab pemancing River Monster Hunter ataupun singkatannya RMH. Okey, dan di sana Sofia? Saya bersama dengan Dr. Muhammad Rasul Abdullah Halim, iaitu seorang pengkaji taksonomi dan ekologi ikan daripada UM. Terima kasih bersama kita. Dan mungkin kita mulakan dulu perspektif seorang pemancing, seorang yang berada dalam sungai sendiri, memberikan kita gambaran sebenar ekosistem sekarang ni. Betul. Okey, Encik Jeffrey, sebagai pemancing, kita tahu kalau yang pemancing ni, kalau nak mancing ni, tengok je lah, tak kisah ikan apa yang kita boleh dapat, kan? Itu yang kita makan, kita ambil. Tapi salah seorang daripada pemancing yang berpengalaman, saya difahamkan Encik Jeffrey yang sebenarnya ada mengeluarkan satu kenyataan di mana sungai kita ni semakin bahaya, semakin kehilangan pupusnya ikan-ikan tempatan disebabkan ada ikan asing ni. Jadi boleh Encik Jeffrey terangkan tentang kebenaran tersebut? Okey, baik. Berkenaan dengan ikan asing ni, sebenarnya sehingga sekarang negara kita dah ada lebih kurang 80 spesies ikan-ikan asing. Tapi dalam 80 spesies ikan asing tu, sebahagian daripadanya dikelaskan sebagai ikan pemangsa yang sangat agresif lah. Yang mana ikan-ikan ini memangsakan ikan-ikan asli yang ada dekat sungai kita. Jadi antara sungai yang dah teruk dicemari dengan kehadiran ikan asing ni daripada Sungai Selangor ni sendiri, Sungai Perak dan Sungai Pahang. Dan saban hari disebabkan saya ada menubuhkan satu grup pemancing, mana grup ni dianggotai oleh ramai rakan pemancing daripada seluruh negara lah. Jadi secara langsung saya dapat info sungai mana yang dah dihuni oleh ikan-ikan asing ni. Dia sangat cepat merebak, dan kesan daripada merebaknya ikan-ikan asing ni kita dapat lihatlah macam sesetengah nelayan darat, terutamanya daripada Sungai Pahang sendiri, yang mana mereka memberi maklum balas yang tangkapan ikan-ikan asli semakin berkurang saban hari dekat sana. Dan di Sungai Selangor sendiri pun perkara yang sama pun berlaku, dan begitu juga di Sungai Perak. Encik Jeffrey, macam saya sendirilah kan, orang yang jarang memancing. Kadang kita tak tahu sebenarnya ikan yang kita dapat, ikan yang kita pancing itu adalah ikan-ikan pemangsa, ataupun dalam bahasa saintifiknya ikan invasif ni. Jadi macam mana caranya untuk kita nak mengenali, ikan yang kita ambil ini adalah ikan pemangsa? Okey, baik. Macam mana nak mengenali ikan pemangsa? Okey, untuk sekarang ni saya fokus pada baung ekor merah lah. Baung ekor merah ini dikategorikan sebagai antara ikan pemangsa air tawar yang paling agresif di dunia, dan ikan ini berasal dari lembangan Sungai Mekong, Vietnam, dan kebanyakan sistem sungai dekat Thailand lah. Dan keberadaan ikan ini dekat ekosistem semula jadi dekat negara kita adalah berpunca dari pelepasan oleh penternak-penternak ikan hiasan. Yang mana ikan-ikan asing ini dia bela daripada kecil, dan bila dia dah besar menggunakan kos yang amat tinggi untuk memberi makan ikan-ikan ni. Jadi mereka ini ambil langkah mudah dan buanglah ke sungai-sungai kita. Jadi ikan ni sebenarnya boleh dikenali. Kita boleh kenali dengan cara ikan ini memang bukan ikan yang asli dekat sungai kita. Yang mana
ikan-ikan asli daripada Jabatan Perikanan sendiri, mereka ada rekod lebih kurang ada 600 spesies ikan asli, dan memang ikan baung ekor merah ini tidak ada dalam senarai ikan-ikan asli yang berdaftar dekat negara kita. Jadi itu salah satu spesies ikan yang kita takutilah, iaitu ikan baung ekor merah ni. Okey, jadi itulah dia macam yang Cik Jafri katakan tadi, kita sebagai pemilik pemilik ikan hiasan ni tak boleh sewenang-wenangnya kan nak campak ke dalam sungai dan sebagainya. Okey. Itu sikap tidak bertanggungjawab setengah individu yang Dr. Rasul sendiri kita melihat apa yang disebut oleh Encik Jafri, spesies ni cepat besar, cepat membiak dan pasti memberikan impak jangka masa panjang. Jadi apakah impaknya kalau kita tak kendalikan sekarang, kita biarkan saja ikan baung ekor merah ni berleluasa, apa akan jadi kat ikan-ikan lain ni? Saya setuju dengan pendapat Cik Jafri tadi. Okey. Selain daripada kemusnahan habitat dan juga pencemaran sungai, ikan asli kita juga sekarang tertekan dengan kehadiran ikan asing, lebih-lebih lagi yang bersifat invasif. Jadi jika ikan ini ada di dalam perairan semula jadi negara kita, dia memberi persaingan seperti persaingan makanan kepada ikan-ikan asli yang ada di dalam perairan semula jadi negara kita. Memberikan satu kadar survival yang sangat rendah untuk ikan-ikan tempatan kita, sebab ikan baung ekor merah ni pemangsa. Dan doktor merasakan bagaimana kita nak kendalikan ataupun mengawal situasi ini supaya dia tak membiak dengan lebih banyak lagi dan seterusnya memusnahkan habitat bagi ikan-ikan tempatan yang kita juga makan ni, doktor? Jadi antara usaha yang telah dijalankan dari pihak perikanan sendiri bersama dengan kelab-kelab pemancing yang ada, especially di negeri Selangor. So usaha mengeluarkan ikan baung ekor merah daripada habitat semula jadi dijalankan dengan menjalankan aktiviti penangkapan secara sistematik untuk mengeluarkan seberapa banyak yang boleh ikan baung ekor merah daripada habitat semula jadi di negara kita. Telur ikan tempatan pun dimasukkan semula ke dalam sungai untuk menaikkan dia punya kadar pembiakan ke macam mana? Ya, salah satu usaha untuk meningkatkan stok ikan tempatan adalah melalui pelepasan benih oleh pihak perikanan di habitat semula jadi. Dan perlu ditekankan pemilihan jenis ikan untuk dilepaskan di perairan semula jadi supaya tidak salah pilih spesies lah macam tu. Ya. Kalau kita lihat kat sini kan Fad, dia macam lebih kepada tanggungjawab semua kan. Betul? Daripada kita bukan sekadar untuk mencari keuntungan, untuk kita jangan sewenang-wenangnya lepaskan ikan suka-suka je kat mana ni. Bercakap tentang tanggungjawab tu, kita nak tanya tanggungjawab pemancing pula. Tanggungjawab pemancing. Kita tahu yang orang yang kaki pancing ni tak kisahlah ikan apa-apa pun, mana yang lekat dekat mata kaya tu, itu yang kita ambil kan. Jadi sebagai salah seorang daripada pemancing, macam mana caranya untuk kita nak memelihara ekosistem yang ada dekat dalam sungai kita ni agar ikan-ikan tempatan kita ni mampu untuk hidup tanpa rasa macam takut-takut dimakan oleh ikan pemangsa ini? Okey, baik. Untuk grup pemancing saya sendiri, River Monster Hunter, kita orang sebenarnya dah 2 kali buat kerjasama dengan Jabatan Perikanan, yang mana program tersebut kita buat dekat Sungai Selangor. Program air bentori dengan aktiviti mengeluarkan ikan asing lah dekat sini. Jadi apa yang pemancing boleh buat untuk membantu mengurangkan populasi ikan asing dekat habitat semula jadi kita adalah apa yang saya buat. Saya tubuhkan satu grup pemancing yang dianggotai oleh rakan-rakan pemancing seluruh Malaysia lah. Dan sekarang alhamdulillah kita ada lebih kurang 200 orang pemancing yang aktif seluruh negara, dan setiap tangkapan yang kita dapat direkodkan saiz, berat, dan kita hantar rekod tersebut dekat Jabatan Perikanan untuk dijadikan data kepada pihak berkenaan lah. Dan antara yang kita orang buat juga, setiap kali memancing kita orang promosikan sikap
kepada pemancing itu sendiri, yang mana setiap kali habis sahaja aktiviti memancing dekat mana-mana sungai, kita sentiasa promosikan sikap yang mana sampah sarap yang dibawa oleh pemancing kita bersihkan balik daripada sungai, dan itu yang kita cuba promosikan secara aktif lah buat masa sekarang. Ya, selain daripada kita nak jaga ikan dekat dalam sungai, kena jaga juga kawasan sekitar sungai tu. Setuju. Bukan sahaja kita melihat apa jenis ikan yang boleh kita dapat ya, tapi cara untuk kita ada harmoni itu. Dan menyentuh tentang perkataan harmoni ni kan Dr. Rasul, adakah terdapat caranya untuk kita tidak memusnahkan sehabis-habisnya baung ekor merah ni, dan adakah terdapatnya cara untuk kedua-dua jenis spesies ikan tempatan dan ikan asing ni untuk hidup bersama dan kita mendapat melihat kita dapat kata enjoy lah segala jenis ikan dalam sungai. Harmoni. Nak jawab soalan ni susah sebab dia melibatkan ikan tapi secara idealnya kita tak nak ikan baung ekor merah di habitat semula jadi perairan negara kita, disebabkan sikap pemangsanya, saiznya yang boleh membesar sehingga ke 70 ke 80 kg, dan dia memberi persaingan kepada ikan asli negara kita. Jadi saya rasa secara objektifnya kita memang kalau boleh tak nak ada baung ekor merah di perairan semula jadi kita. Itu jawapan saya. Tapi secara realistiknya kan doktor, ada juga antara mereka yang memancing ikan ni mendapat sumber ekonomi daripada menjual baung ekor merah ni. Adakah terdapat cara lain, mungkin ada satu penternakan yang khusus ke untuk kita membela dan menternak baung ekor merah? Secara awalnya, kalau kita tengok sejarah bagaimana kemasukan baung ekor merah, spesies ikan baung ekor merah ini memang antara salah satu spesies yang digunakan untuk ternakan, ikan sangkar untuk tujuan makanan. Cuma akibat daripada manusia dan juga mungkin juga bencana alam, kejadian banjir, sangkar pecah apa, jadi baung ekor merah ini terlepas ke perairan semula jadi. Jadi dan dia baung ekor merah ni membiak dengan jayanya di perairan negara kita. Itu dan menimbulkan masalah kepada spesies tempatan. Itu yang kita highlightkan sekarang. Kita kalau boleh tak nak benda ni berlaku lagi, dan kita tak nak ada lagi pertambahan kalau boleh spesies asing ke dalam perairan semula jadi negara kita. Also untuk kelestarian spesies tempatan kita. Itu idea yang memang kuat dan pentinglah nilainya supaya generasi muda ni bukan hanya tahu baung ekor merah saja. Ya, kita kena harmonikan, pastikan ikan tempatan kita masih ada fight. Jangan nanti bila cikgu ke sesiapa tanya ikan apa kegemaran, ikan baung. Tak tahu tentang ikan-ikan tempatan ni kan. Okey, nak tanya dekat Cik Jafri, selain daripada ikan baung ekor merah ni, apa lagi ikan-ikan pembangsa yang biasanya yang ada lah dekat sekitar sungai yang ada dekat Malaysia ni? Okey, baik. Untuk ikan pemangsa yang spesies asing yang dah ada dekat negara kita, pertama sekali baung ekor merah, Asian Red-tailed Catfish, yang mana ikan ini berasal daripada Sungai Mekong lah. Dan yang keduanya Amazon Red-tailed Catfish. Ini pun salah satu spesies baung ekor merah, cuma dia berasal dari lembangan Sungai Amazon, dan dari segi fizikal dia berbeza sedikit dengan baung ekor merah yang daripada Thailand ni. Dan tumbesarannya cuma 45 kilo berbanding dengan baung ekor merah yang boleh mencecah sehingga 80 kilo. Okey, jadi kita dapat lihatlah kadang-kadang kita tahu yang mana suka makan ikan baung tu, yang spesies tempatan tu ekor dia lain sikit warnanya, ada kekuningan. Kuning sikit. Kalau yang warna merah tu itu adalah pemangsa yang perlu kita tahu. Jadi mungkin kita sebagai orang biasa ni kita galakkanlah, bukan sahaja kita bagi penyidik untuk nak bagi cara macam mana cara untuk kita nak memusnahkan ikan pemangsa ni, tapi kita sebagai orang awam pun kadang-kadang kita boleh pancing ikan baung merah tu dengan menggunakan umpan apa tadi? Keli hidup. Nak mancing guna ikan keli hidup. Semudah-mudah aja. Tapi apa yang penting, kita ni kalau kita menangkap apa-apa ke, kita nak mencari hasil hutan ke hasil laut, kita kena ada ilmu. Dan bagaimana kita dapatkan ilmu tu, ada buku-buku yang telah pun diterbitkan.